Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, hendaklah menjaga lisan dari tutur bicara yang membawa celaka. Kata-kata itu ada adik-beradiknya. Jika seorang mengucapkan satu kalimah, lalu engkau menjawabnya, kelak akan datang adik-beradiknya. Dan tidak lama selepas itu akan timbullah kecelakaan antara kamu berdua gara-gara kata-kata yang tidak dijaga itu. Ada segelintir manusia yang memang ahli untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menjadi hujah ke atas manusia yang tiada mahu menerima mereka. Orang-orang ini merupakan nikmat kepada kaum mukminin dan nikmah kepada kaum munafik yang menjadi musuh agama Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, perbagusilah diri kami dengan tauhid dan asapi kami dengan fana dari sekalian makhluk dan siapa sahaja yang selain Engkau sahaja, ya Tuhanku. Wahai orang yang mengesakan Tuhan tetapi masih tetap mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, tiada siapa pun dari manusia yang mempunyai kuasa apa pun. Semua mereka adalah lemah, tiada berkuasa. Raja-raja dan hamba sahaya mereka, sultan-sultan dan para kaya miskin, semua mereka adalah dalam tawanan takdir Allah Ta'ala. Hati mereka di tangan Allah, dibolak-balikkannya sesuai dengan kehendak Allah. Tiada yang sama dengan Allah apapun, sedang Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jangan kamu menggemukkan diri kamu, kelak Dia akan menelan kamu. Umpamanya seperti orang yang memelihara seekor anjing yang buas. Diberinya makan yang banyak sehingga menjadi gemuk. Lalu dia bermain-main dengan anjing itu, akhirnya anjing itu akan memakannya. Jangan sampai membiarkan tuntutan jiwa dan kamu mengasah pisaunya. Kelak dia akan melontarkan kamu ke lembah kebinasaan dan mengodong-ngodongkan kamu. Potonglah sumber-sumbernya dan jangan biarkan dia bebas dengan kehendak hawa nafsunya. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah kami ke atas jiwa-jiwa kami. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama, tentang penting menjaga lidah, menjaga perkataan, penting untuk memerhatikan akibat setiap perkataan yang disebut, yang dilafazkan. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir menyebut ada golongan yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka untuk menjadi penyeru manusia ke jalan Allah. Maka mereka menjadi suatu kebanggaan Islam dan umat Islam. Seolah-olah Syekh nak beritahu, golongan ini perlu kita sokong, perlu kita dokong mereka. Dengan kehadiran mereka, Islam diangkat
dan dimartabatkan. Manakala munafik yang berpura-pura dalam agama. Dan demikian juga orang yang menghina agama, kafir, akan terhina dengan adanya mereka. Kemudian Syekh menyebut tentang penting kita menjaga tauhid kita. Asas tauhid yang senantiasa perlu diasah, perlu difahami, iaitu bergantung dengan Allah dan terhijab dengan segala makhluk. Bukannya bergantung pada makhluk dan terhijab dari Allah. Kemudian Syekh menyebut tentang semua makhluk ini berada di bawah takdir Allah, dalam tawanan takdir Allah. Supaya kita faham dan kita mengetahui tiada sekutu yang layak bagi Allah. Kerana semua selain Allah itu namanya makhluk. Dan setiap makhluk itu dia tertakluk pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka mereka sendiri tidak boleh menguruskan diri mereka. Kerana di bawah jagaan dan di bawah pemeliharaan serta di bawah takluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyebut tentang penting kita mendidik hawa nafsu kita, mendidik diri kita. Jangan dibiarkan setiap kehendak dipenuhi seperti raja. Kelak dia akan membinasakan kita. Untuk kita bahagia, maka kita perlu mendidiknya. Perlu menyekat sumber-sumber kegemukannya, kekuatannya, supaya ia akan menjadi kekuatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka ini intisari umum apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Adapun yang pertama, bila beliau menyebut tentang menjaga lidah, hifzul lisan. Dan kita tahu menjaga lidah ini merupakan perkara yang amat penting dalam muamalah kita dengan manusia. Kerana itu setiap pagi kata Nabi SAW, seluruh anggota badan, setiap pagi, seluruh anggota badan sentiasa mengingatkan lidah. Innama nahnu bika, wahai lidah, kami ni, apa pun berlaku pada kami sebab kamu. Tangan, kaki, muka, telinga, mata, semuanya memberi pesan pada lidah, yakni pada mulut. Ingat, nahnu bika, apa berlaku pada kami sebabnya kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau sekiranya kamu betul, kami jadi betul. Wa in i'wajadta i'wajajna. Kalau kamu tak betul, kami pun tak betul. Artinya bila kita nak tengok, bermula seorang itu baik bila dia mula jaga lidahnya. Siapa pun dia, wa imma dia orang baik daripada asasnya, atau dia orang yang bertaubat daripada kejahatannya, atau dia orang ingin mencari kesempurnaan maqam dan kedudukannya di sisi Allah, dia mesti jaga lidah. Hatta kita pun kalau kita tengok kita dengan manusia, kalau tuan-tuan nak baik dengan manusia, tuan-tuan jaga lidah. Tuan-tuan nak naik pangkat pun jaga lidah. Jangan sebut satu perkataan yang boleh menjatuhkan kita daripada kedudukan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, ada orang, dia bercakap satu perkataan. Dan dia pun tak tahu nilai perkataan tadi. Tetapi perkataan tadi ada redha Allah. Maka dengannya dia boleh masuk syurga. Dan ada pula orang, dia bercakap satu perkataan yang mengundang kemurkaan Allah, yang dia pun tak peduli sangat. Tapi itulah penyebab dia masuk dalam neraka Jahannam. Maksudnya perkataan kita ni kena hati-hati. Kerana itu kita berdoa supaya apa yang kita cakap ni baik, menambahkan pahala kita, sekaligus menambahkan kekuatan iman kita, dan sekaligus memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab asas mulut kita ni tuan-tuan, asas mulut kita, jangan bercakap semua benda yang kita dengar. Hari ini mulut kita berada di Facebook. Hari ini mulut kita berada di Twitter, berada di IG. Itulah mulut kita hari ini. Maka jangan ditulis apa sahaja yang kita dengar. Jangan di viral apa sahaja yang sampai ke tangan, ke tempat, ke wall kita. Jangan. Jadikan ia seumpama lidah kita. Bila Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i kaziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu sebenarnya bohong kalau semua benda yang didengar dia nak cakap. Kalau kita bercakap pada cara normalnya, benda yang kita dengar kita cenderung nak cakap, kita mungkin terdedah dengan pembohongan. Kalau hari ni semua benda kita nak tulis dalam wall kita, dalam IG kita semua, agak-agak kita tahu sikit-sikit nak tulis, maka kita mungkin akan berbohong.
Kita mungkin menulis fadilat sesuatu tak mengikut piawaian syarak. Lah ni kita berada pada bulan Muharram yang mulia. Hari yang mana disunatkan kita berpuasa 9, 10 ataupun 11. Untuk menjadikan kita tak sama dengan Yahudi yang cuma menekankan 10 sahaja. Tapi fadilatnya kita kena tahu ia datang daripada Nabi SAW. Maka jangan pula kita tambah-tambah benda yang tidak datang daripada baginda SAW. Menyebabkan kita mungkin berbohong. Lalu kita mula menyebut tentang sunat mandi Muharram. Kita mula menyebut tentang kelebihan tertentu yang tidak ada dasar yang jelas. Maka ini boleh menyebabkan kita terdedah dengan berdusta. Bila kita sebut bohong ni tuan-tuan, bohong paling tinggi sekali. Bohong dengan Allah. Allah tak kata, kita kata. Yang kedua, bohong pada Nabi SAW. Bohong yang Rasulullah tak kata, kita kata. Walaupun baik perkataan tu, lalu kita sandarkan pada Nabi SAW, ia bohong. Kerana perlu jaga disiplin dalam bab hadis Nabi SAW. Sehingga Nabi menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbohong dengan aku secara sengaja, tempatnya dalam neraka. Maka kena hati-hati berbohong ataupun lidah kita daripada berbohong. Yang ketiga, berbohong yang membahayakan ialah berbohong yang berkait dengan mengambil harta orang. Bohong kita tujuan nak ambil harta orang. Ini bohong yang tercela. Dan yang keempat, bohong kita untuk penyaksian palsu. Kita bohong untuk buat saksi palsu. Ini jenis-jenis bohong yang besar dosanya. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wa imam bohong pada Allah, itu tertinggilah. Sehingga mendakwa menjadi Nabi dan Rasul. Kononnya Allah mewahyukan padanya, walahal tidak. Termasuk berbohong pada Allah, seorang mendakwa mimpi itu dan mimpi ini. Kerana mimpi itu datang dari Allah. Walau dia tidak bermimpi itu. Ini pembohongan dosa besar. Jadi kalau kita mimpi, kita macam kita tengok. Sebab Allah nak uji amanah kita. Kalau tuan-tuan mimpi, tuan-tuan amanah cerita yang betul, maka Allah hadirkan mimpi lebih baik. Tapi kita mimpi lain, cerita lain, maka kita tak dapat lagi mimpi yang baik. Dan juga berbohong pada Nabi SAW. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbohong untuk mengambil harta orang. Yang keempat, berbohong untuk kita katakan buat satu penyaksian palsu. Ini bohong. Dan barulah yang bohong yang agak kecil namun ia juga bahaya. Seperti berbohong untuk jadikan orang ketawa. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Wailun lahu. Celaka dia. Siapa? Orang yang bercakap bohong. Liyudhika bihin nas. Atau liyadhaka bihin nas. Supaya manusia ketawa. Maka ini juga tak dibenarkan. Dan perbohongan lain, walaupun dia tidak berdosa besar, tapi dia boleh merosakkan pendidikan. Umpama berbohong pada anak dalam janji. Tidur nanti mak bagi gula-gula. Tidur nanti mak bagi kek. Hari ni puasa nanti mak beli KFC. Padahal tak beli pun. Misalnya, bohong macam ni taklah dosa besar. Tapi ia membahaya dari sistem pendidikan anak-anak. Tidur, tak tidur nanti kucing ambil. Kucing datang ambil. Budak ni percayalah. Kucing datang. Besar mana kucing nak ambil tu. Kalau besar Sarawak tak apalah, kucing Sarawak. Kucing dia kata. Maka nampaknya cuma tujuan dia nakut-nakutkan. Tapi bimbang. Ini bohong, senarai bohong-bohong. Ada pun bohong-bohong yang lain yang sebahagian diharuskan dan sebahagian dibenarkan. Umpama berbohong dalam rumah tangga demi menjaga keamanan, demi menjaga hubungan. Berbohong dalam mempertahankan hak sendiri. Dan berbohong bagi menjaga harta, nyawa, dengan tindakan orang zalim, tindakan orang jahat. Maka dibenarkan demi menjaga harta, demi menjaga tindakan yang keras yang mungkin kena pada kita, pada kesalahan yang tak salah sebenarnya. Tapi mereka telah meletakkan ia satu bentuk kesalahan. Maka kita kena faham tentang hukum hakam tersebut. Kemudian dalam makna jaga lidah juga tuan-tuan, kita juga jaga daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan. Bohong tadi pun haram, dia haram. Tapi perkara yang menjadi penyakit, menjadi norma masyarakat, seperti mengumpat. Lidah kena jaga tu, mengumpat. Al-ghibah.
Yang kedua, an-namimah. Namimah, mengadu domba. Saya sengaja bawa cerita ni daripada A, cerita pada B, biar A dengan B gaduh. Ini yang berlaku banyak kepada para wartawan. Melaga-lagakan. Ataupun setengah anak murid, dia ambil pendapat guru A, pendapat guru B. Pendapat guru A dia bawa jumpa guru B. Pendapat guru B dia bawa jumpa guru A untuk mereka saling berbalah. Ini namimah, mengadu domba. Maka tak dibenarkan kita mengadu domba. Yang salah yang disebut oleh Nabi SAW, antara dosa besar yang dia dianzak dalam kubur. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimah. Salah seorang yang dianzak kubur ini sebab dia selalu berjalan bawa berita untuk merosakkan hubungan dengan orang. Dia panggil namimah. Kita buat cerita A, bawa cerita B untuk kita ada niat untuk jadikan mereka berbalah. Kita sepatutnya bawa berita A pada berita kepada B untuk kita damaikan. Itu boleh, itu bagus. A yang B gaduh, tapi kita sentiasa sebut A selalu cakap baik tentang kamu, B selalu cakap baik tentang kamu, supaya dia sentiasa baik. Bukan kita tolong tambah perisa biar mereka bergaduh. Ini namimah. Dan yang ketiga, yang perbuatan ini haram, iaitu yang disebut sebagai perbuatan fudulul kalam, perkataan sia-sia, tak ada faedah, yang boleh merosakkan keislaman kita. Nabi kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Cantik Islam seorang ditinggal apa yang tak patut. Ini fudul kalam. Dan yang keempat ialah orang yang suka maki hamu, laknat, as-sabbu wal la'nu. Kejap-kejap laknat orang, kejap-kejap maki orang. Atau bercakap perkara keji, tafahush. Nabi kata, orang mukmin itu laisal mukmin bit-ta'an walal la'an walal badhi. Orang beriman tu bukan yang suka laknat-laknat orang, bukan yang suka menghina peribadi orang, ta'an, menghina nasab keturunan orang, dan bukan juga suka bercakap benda keji, mencarut, memaki hamu, bukan. Kita boleh kenal orang tu, menjaga lidah bila siap perkataan dia tidak, perkataan tadi tidak menguasai dia menguasai perkataan. Maka tak ada perkataan-perkataan maki sembrono, maki yang merosakkan. Baik, Syekh menyebut satu benda yang menarik. Dia kata, bila kita bermuamalah dengan orang, kita bercakap, hati-hati. Kerana setiap perkataan dia ada adik-beradik dia. Dan bila kita nak buat, kita bila bercakap dengan orang, kita bina ayat. Bina ayat. Dan setiap ayat-ayat itu dia adik-beradik akan memberi maksudnya. Contoh, kita katakan binatang. Ini binatang, satu perkataan. Dia ada adik-beradik dia. Kalau kita silap gabung, habis. Awak binatang, dah habis. Awak tu adik-beradik pada binatang. Setiap perkataan kita nak tuturkan, dia mesti daripada suku kata yang kita gabungkan. Lihat, Syekh menyebut takbir bahawa setiap perkataan tu ada adik-beradik dia. Kalau tuan-tuan sebut benda baik, perkataan adik-beradik datang pun baik-baik. Awak ni orang soleh, moga Allah ampunkan awak, moga Allah angkat darjat. Ya, kerana bermula soleh, maka jadi baik. Semua perkataan adik-beradik datang menyempurnakannya. Macam dalam pergaulan, kalau tuan-tuan kena abang dia, insya-Allah nanti kena adik dia. Kemudian nanti kena mak dia, ayah dia. Kita kena adik-beradik dia. Kalau kita kenal seorang. Kalau kita kenal orang tu tak baik pun sama. Kita akan kenal siapa geng dia, siapa dia punya, kita katakan hubungan dengan dia. Sama perkataan. Sebab itu bila kita menyebut satu perkataan baik, subhanallah, baik. Dia ada adik-beradik dia, alhamdulillah. Ada adik-beradik dia lagi, wala ilaha illallah. Ada lagi, wallahu akbar, astaghfirullah, la haula. Maka seterusnya. Maka ini penting bila setiap perkataan dibicarakan, dijaga betul-betul. Jangan sampai kita menyesal dengan perkataan yang kita tuturkan. Kerana ramai orang menyesal dengan apa yang dia bercakap. Tidak ramai yang menyesal kerana tak cakap. Tak ramai menyesal kerana tak cakap. Yang banyak menyesal kerana bercakap. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud ada pesanan yang baik pada kita. Dia kata apa? Ya lisan, kul khairan tagnam, waskut an syarrin taslam, min qabli an tandam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wahai lidah, ini dipesan kat dia lah. Lidah, katakan yang baik, kamu untung.
Diam daripada yang jahat, kamu selamat sebelum kamu menyesal. Dan ini syiar kita. Kata yang baik, supaya kita selamat semua sudut. Kata yang baik supaya kita untung banyak perkara. Yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan. Maka sebut yang baik-baik. Aul yasmut, atau diam, maka kita selamat. Selamat maruah kita, orang tak nampak kita bodoh bercakap benda kita tak tahu. Selamat maruah. Mungkin selamat agama kita, kita tak komen benda yang kita bukan bidang ahli kita. Saya bukan ahli dalam bidang ni, saya tak berani komen. Tak kira bidang apa pun. Yang kita bukan ahli, maka biarkan ahlinya. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu campuri sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Yang hari ini saya kata lidah kita digantikan dengan tangan melalui penulisan dalam Facebook dan sebagainya. Kita tak tahu apa-apa, tak payah komen lah. Sebab hukum hakam tak tahu apa, biarkan ahlinya. Cerita pun kita tak tahu hujung pangkalnya, maka jangan duk tambah cara kita. Tetapi penting kita hari ini, setiap perkataan, setiap tulisan kita muhasabah sebelum kita lontarkan, sebelum kita catatkan. Muhasabah dulu. Fikir untung tak untung, fikir bahaya tak bahaya, ada undang fitnah tak perkataan ni, ada memberi maksud menuduh orang atau tidak. Kerana setiap orang baca dengan jiwa yang kosong, maka syaitan datang beri andaian-andaian yang tidak baik. Sebab itu kita juga nasihat bila kita bercakap dan kita nulis, jangan tulis benda yang mengelirukan orang. Melainkan kita jelaskan dulu. Kadang-kadang benda itu tulis mengelirukan, orang tak faham. Kita nak marah ke kucing kita je, orang faham, ni marah ke siapa ni, ke jiran dia marah. Dia biar status sebegitu, dia suka. Jangan. Kan setiap yang membaca apa yang kita tulis, mereka berada dalam jiwa yang kosong. Maka semua benda yang boleh ambil kesempatan. Kalau dia ada ilmu, ilmunya akan menapisnya. Kalau dia jenis bersyahwat, bernafsu, punya hatred, kebencian, maka dengan mudah dia akan menzahirkan kebencian. Kalau jenis pula suka ngampu lebih, maka dengan mudah dia pun ngampu lebih. Sebab itu kita bersederhana. Biar jelas perkataan kita. Ini panduan Islam tentang menjaga bicara, tutur kata, supaya kita tak bergaduh dengan orang gara-gara kata-kata kita. Dan ingat, setiap perkataan ada adik-beradik dia. Kalau kita mulakan dengan perkataan tak baik, maka yang tak baik itu mula bergabung untuk menjadikan kita orang yang paling rugi. Kalau kita cakap yang baik, maka datang setiap perkataan yang baik untuk bergabung menjadikan kita orang yang paling untung. Apapun, ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jaga lidah. Jangan sampai dia patuk kamu. Dia umpama ular. Dia umpama ular lidah. Kalau kamu tak jaga, dia akan patuk kamu. Bila patuk, ramai mana yang mati dek kerana patukan lidahnya. Patukan lidah. Ada orang dengan lidahnya tuduh orang ni sihir, ni ahli penyihir, gaduh mati. Tuduh menuduh, benda kita tak tahu. Nak kata orang tu berlejing yang sebagainya, benda kita tak tahu. Oh, saya rasa dia berlejing, buktinya begini-begini. Satu yang kita, bukti tadi plus satu, bukti syar'i. Bukan hanya bukti pada pengamatan kita, ia tak akan jadi bukti. Bukti itu berdasarkan bukti syar'i, dan kita kena didik diri kita. Kalau tak ada bukti syar'i, maka kita menafikan. Nabi Allah Isa AS satu hari, dia tengok orang mencuri depan mata dia. Ambil. Lalu dia kata, awak mencuri, sarak. Lalu lelaki kata, masarak, tak curi pun. Nabi Isa tahu, untuk kata orang tu mencuri, pertama perlu pada pengakuan orang tu, dia kata mencuri. Atau dua saksi. Lalu apa kata Nabi Isa? Mataku berbohong, kamu betul. Lihat Nabi Isa pegang benda tu, walaupun dia nampak curi. Curi. Lalu orang kata, masarak, aku tak curi. Lalu kata Nabi Isa, kazibat aina. Kazibat aina ya, mataku berbohong. Kadang-kadang kita tengok sesuatu, lalu kita cuba nak judge, nak ukur. Malah benda tak begitu. Sebab tu saya kata, pergi kepada hukum syarak. Kalau dia tak ngaku dah. Sebab kaedah sesuatu itu disabitkan kesalahan, pertama pengakuan, dipanggil ikrar. Yang kedua saksi. Ada saksi tak? Tak ada. Saya tengok ada, saya nampak awak ni macam ambil duit orang. Saya tak ambil duit orang. Kita pun kena diam. Kenapa? Sebab kita pun tak ada saksi. Barangkali kemungkinan wujud. Jadi kita berpegang kepada nas tadi.
Kita tahu ni berzina ke? Dia kata, tak, saya tak berzina. Kita pun dia sebab kita tak ada saksi. Tidak, kita kena qazaf. Kita yang kena sebab. Kalau tak ada saksi 4 orang, jangan cakap. Kenapa begitu? Memang saya nampak. Islam mengajar kepada kita. Tidak bercakap benda yang akan membuka lorong orang lain juga bercakap untuk menuduh kita. Saya betul lah tengok dia zina. Kena hukum dia. Dia tak ngaku pun. Saya nampak. Tapi dia tak ngaku. Atau awak tak ada saksi. Kalau saya benarkan kata-kata awak, nanti akan ada orang gunakan atas dasar tuduhan tadi untuk mereka menuduh orang tak bersalah. Akhirnya buka ruang. Untuk orang yang memang suka memfitnah orang, dia berzina. Saya nampak. Atas sebab saya nampak, apakah terus orang tu dihukum? Kalau kita benarkan. Walaupun orang tu benar, maka dia akan rosakkan semua sistem manusia. Lepas tu kita ada apa yang disebut sebagai penyaksian. Syahadah. Dan ikrar. Tuan-tuan kena patuh kaedah itu. Ini kaedah syarak. Kenapa? Islam nak jaga banyak kebaikan lain. Sebab tidak kita buka pintu kejahatan lain. Ini asas pertama. Yang kedua, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, ada orang ahli dakwah. Memang dia benar-benar dengan ada dia menyentap semua orang. Petah perkataannya, padat hujahnya, nampak sifat-sifat pendakwah. Maka tuan-tuan kita ingin bersama dengan mereka. Mendukung mereka. Menyebarkan kebaikan mereka. Kerana keberadaan mereka menggembirakan kita, menguatkan agama. Dan menyentap orang kafir dan orang munafik. Sebab kejahatan si munafik dan kafir dibongkarkan. Yang jenis atas nama makrifat, kemudian tak nak solat, kemudian tak nak tutup aurat, lalu dibongkarkan mereka. Sehingga mereka ini kaku hujahnya. Maka kita kena berbangga ataupun gembira dengan ada orang yang boleh menjatuhkan kelompok-kelompok yang cuba menunggang-nunggang agama dengan tafsiran lidah dan hawa nafsunya. Bukan tafsiran Quran dan sunnahnya. Atau ulama' muktabarnya. Dia ikut lidah dia. Tafsir Quran ikut lidah. Padahal bahasa Arab pun tak pandai. Ilmu berkait dengan disiplin penafsiran Al-Quran pun dia tak tahu. Ulum Quran dia tak tahu. Usul tafsir dia tak tahu. Apa yang bersangkutan. Lalu kita nak benarkan dia. Maka datang orang-orang yang memang ahlinya. Lalu memperbetulkan keadaan. Jadi ada orang yang memang Allah beri keistimewaan pada dia. Supaya kita tahu mereka sedang, bila mereka dipilih oleh Allah, maka kita nak bersama dengan orang yang dipilih oleh Allah. Dalam kebaikan-kebaikan ini. Kemudian kata Syekh, jaga tauhid kamu. Jaga, minta dengan Allah. Ya Allah, perbaguslah tauhid kami. Dan biarlah kami nampak semuanya fana pada sisimu, Ya Allah, melainkan Engkau. Ya Allah, bila kami nampak semua dunia ini kecil, yang kami nampak kamu yang besar, Ya Allah. Ya Allah, bila kami cuma bergantung padamu, bukan bergantung pada makhluk. Gembira kami denganmu, Ya Allah, bukan dengan makhluk. Kekuatan kami denganmu, Ya Allah, bukan dengan makhluk. Itu penting doa untuk mendapat iman yang kuat. Penting. Sebab itu kita antara doa yang diajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfa. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak akan berubah. Dan nikmat yang tak akan habis. Wa na'iman la yanfa. Maksud nikmat tak akan habis, yakni syurga lah. Nikmat dunia ni habis. Kita nikmat yang tak habis kita nak. Pertama kita nak iman yang selamat, yang tidak murtad. Iman tak selamat. Jadi kita perlu doa. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, empunya hati, maka tetapkan hatiku dalam agamamu. Maka semua benda yang berkait dengan dalaman, kita amat berhajat pada doa yang berpanjangan dan berterusan. So ni benda dalam ni, keyakinan, syak, ragu-ragu dalam. Jangan sampai ada satu hari datang syak kita pada kebenaran yang selama ini kita yakini. Doa pada Allah. Kemudian Syekh menyebut, wahai orang yang syirikkan Allah. Saya nak cakap pada orang yang syirikkan Allah dengan maksud sama ada ia adalah syirik bersifat jali, terang. Syirik jali ni kafir. Atau syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang orang mencari pujian manusia, redha manusia, orang yang nak supaya dia diangkat. Ini dipanggil syirik khafi, kerana matlamat ni untuk manusia. Ada pun syirik jali yang semua berhala, yang menyembah lain pada Allah. Ini jali dia panggil, terang-terangan. Khafi ni maknanya seperti orang yang riya, ujub. Ini khafi. Wahai mereka yang mensyirikkan Allah,
Semua makhluk Allah ini ditawan dengan takdir Allah. Semua. Ya, kalau hari ni kita nampak dia wa imma jadi menteri, wa imma dia jadi raja, wa imma dia kuasa. Ia telah ditakdirkan Allah begitu. Sebagaimana ia juga akan diakhiri dengan takdir kematian dia. Takdir kematian menunjukkan adilnya Allah bahawa kita semua sama. Ketika manusia kata kita tak samalah, dia menteri, kita orang biasa, dia raja, kita rakyat jelata, dia orang kaya, kita miskin, marhin, kita. Last sekali bila mati, kita pun sama. Maka semua kita namanya jenazah. Semua kita dibaca dengan Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha. Tak ada orang baca Allahumma ighfir lil wazir, ya Allah ampunkan menteri ini, atau Allahumma ighfir lil malik, ya Allah ampunkan dosa raja ini. Yang kita doa, walau siapa depan kita, kalau dia lelaki, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosa dia. Itu je. Kita tak mention pun even nama dia. Dia sebut dia je. Ya Allah ampun dia. Siapa dia? Dia. Tak ada nama, tak ada nama. Bila seorang bila mati dah tak ada nama. Dia tinggal ganti nama je. Dia. Dia, lalu kita pun sebut dia. Maka keluarlah kalimah ganti dia itu jenazah. Arwah marhum. Almarhum bukan nama kita. Almarhumah bukan nama kita. Ia nama ganti nama yang ketiga. Almarhumah merujuk pada si perempuan. Almarhum merujuk pada lelaki. Atau kita sebut perkataan mudah, jenazah. Sama lelaki perempuan. Jenazah. Jadi kita doa kita cuma Allah maghfirlah untuk jenazah. Ampunkan jenazah ni. Atau kita terjemah bahasa Melayu, si mati. Bila si mati, baik lelaki baik perempuan, nama sama, si mati. Si mati dah dibawa ke bilik bedah siasat. Si mati telah dikebumikan. Dan semua kita tertawan dengan takdir Allah. Maka bila seorang tu mati, baru dia faham apa itu takdir Allah. Kita sama. Tak ada orang yang dijadikan kekal. Innaka mayyit wa innahum lamayyitun. Engkau akan mati, wahai Muhammad SAW. Dan mereka juga semua akan mati. Akhirnya kita nampak sawasiah kita, kesaksamaan kita dengan kematian. Mungkin hidup kita nampak berbeza. Dia hidup ala raja, dia hidup ala menteri, dia hidup ala orang kaya dia. Beza bila mati. Apakah apa yang ada nak dibanggakan dengan kematian? Melainkan ia cuma kesedihan. Putus harap, putus harapan. Penyesalan. Dan itu semua. Tuan-tuan, jangan mensyirikkan Allah. Semua makhluk ini selemah macam kita. Sebab itu ulama sebut iras orang yang suka minta tolong dengan makhluk. Sebagai apa? Sebagai orang yang banduan minta tolong dengan banduan. Isti'anatul masjun bin masjun. Yang kena penjara meminta tolong pada banduan yang lain yang juga kena penjara. So, kita ada takdir kita, dia pun ada takdir kita, takdir dia. Bagaimana dia boleh bantu kita? Yang saya maksudkan bantu hakikat, bukanlah seakan dia boleh tolong bagi duit ke, bagi itu benda zahir. Benda hakikat yang tolong kita Allah. Yang tolong hakikatnya ialah Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut perkara yang penting. Jangan biarkan kita membebaskan diri dan hawa nafsu kita. Apa yang diri kita nak, apa yang hawa nafsu kita nak, kita dengar. Jangan sempitkan laluan dia. Didik dia. Kalau nafsu yang nak tidur, jangan sampai dia meninggalkan yang wajib. Bangun waktu menunaikan yang fardu. Atau bangun kita ke mana kamu nak dekat dengan Allah dengan sunat. Waktu nafsu makan datang, maka kita jaga dia. Jangan kau makan yang haram, milik orang. Jangan makan yang melampau sehingga memberatkan badan, mengganggu ibadat. Kita tak biarkan. Waktu mulut ni nak cakap macam-macam. Saya jenis outspoken, saya nak cakap-cakap je. Jangan. Jangan gemukkan nafsu kamu dengan setiap perkataan yang kamu suka nak sebut. Kawal perkataan. Tahan. Kerana sebahagian perkataan kamu boleh menyebabkan rezeki kamu terhalang. Dan sebahagian perkataan kamu boleh menyebabkan rezeki kamu masuk dengan banyak. Sebahagian perkataan kamu boleh menyebabkan kamu disayang. Sebahagian boleh menyebabkan kamu benci. Maka hati-hati. Jangan bangga sangat kalau kita kata saya ni outspoken, saya nak kata-kata. Tak ada kebanggaan. Itu kebodohan. Orang cerdik dia akan perhati setiap perkataan. Atau walau dia tak suka, mungkin dia menentukan perkataan yang menyukakan orang lain. Maka perbuatan ini diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau orang tu macam mana buruk, kita masih lagi menjaga perkataan. Apatah lagi kalau orang baik. Tak kira saya pun nak sembuh juga dia. Jangan bangga boleh sembuh orang.
Tak ada kebanggaan. Kita tetap melihat teguran, nasihat. Itu jauh lebih baik daripada kita nak sembuh-sembuh orang ni. Bila nafsu kita, tuan-tuan, ingin melakukan sesuatu, kawal semua dengan syariat. Baik saya sebut contoh tidur, makan, contoh bercakap. Demikian juga nafsu nak kumpul harta. Oh, saya nak harta. Kawal. Jangan sampai kumpul yang bukan kita punya, dengan cara yang salah, dengan menipu, dengan itu. Jangan buat benda itu. Jangan gemukkan dia seumpama kamu asah pisau untuk sembelih kamu. Tetapi kalau kita biarkan nafsu kita dan kehendak diri kita dipenuhi secara mutlak tanpa ada undang-undang dan peraturan, tanpa ada syariat dan juga tanpa ada sunnahnya, dia seperti kita bunuh diri kita. Baik waktu mana orang puji kita, jangan dibiarkan puji itu melampau-lampau, nanti kita binasa. Waktu mana orang keji kita pun sama. Semua benda perlu berada pada kesederhanaannya dan pada peraturannya. Kita sayang isteri. Oh, jangan tunjuk sayang lebih-lebih sangat. Sampai bila dia buat maksiat pun tak nak tegur, nanti dibinasakan kita. Dan jangan pula boleh sayang menggunakan ayat-ayat yang kita katakan ayat yang bahaya, yang merosakkan kita. Abang sayang awak, andai kata awak mati, abang takkan kahwin lain. Jangan cakap macam tu. Itu over sangat. Over sangat. Maka perkataan tak layak kita sebut. Ya, perempuan abang, saya sayang abang. Kalau takdir abang meninggal, saya takkan kahwin orang lain. Saya tak akan. Maka ini perkataan yang over, yang tak patut. Tapi bukanlah kita beritahu, bang, kalau abang mati, saya kahwin lain. Jangan cakap macam tu pula. Pun tak betul juga. Oh, kawan tak mati lagi, dah cerita nak kahwin lain, marahlah kawan tu. Salah. Saya maksudkan ialah, bila kita sayang sesuatu, atau suka sesuatu, jangan terlalu over memujinya. Kelak kita akan nampak kesan yang buruk. Saya ni, kalau makanan ni memang saya suka. Kalau ada ni sahaja dalam dunia cukup bagi saya. Kata dia. Dia suka sangat yang ni. Last sekali dia hilang selera ni, dia pun makan juga benda lain. Atau dia tak jumpa makanan ni, pergi tempat ni tak ada benda ni, nanti kita paksa juga makan. Menghina pun sama, jangan melampau hina. Cukup cakap saya tak suka. Ni sebab saya tak sukalah ni begitu begini. Takut nanti kita telang air liur kita sendiri, ataupun telang ludah kita sendiri. Kayaknya kita buat benda yang kita dulu kutuk-kutuk tu. Maka jangan. Semua benda tuan-tuan, bila melampau je, kesan tu dengan mudah dia jadi bumerang balik pada kita. Siapa pun kalau tuan-tuan tengok perkataannya melampau dan suka sesuatu, benci sesuatu, dia mesti kembali pada dia. Contoh seorang kata, saya Ustaz takkan kahwin orang tua-tua ni, kahwin orang muda. Saya muda ya. Perempuan kata tak kahwin orang tua. Tiup angin pun jatuh tak anak saya. Tiba-tiba dia kahwin orang tua. Dah. Jangan melampau sangat cakap lagi, saya tak nak, tapi kalau jodoh, itu kan urusan Allah. Kan ayat tu nampak kita ada ilmu sikit. Oh, saya Ustaz, kerja-kerja gini saya tak nak ni. Saya lulusan universiti. Ada 3 degree Ustaz. 3 degree. Saya dah peringkat sekian. Kerja-kerja macam ni bukan kelulusan saya. Kalau tahu kerja macam ni, saya tak masuk universiti. Jangan melampau sangat. Ustaz, saya tak nak kerja ni sebab saya ada CJ. Tapi kalau memang takdir macam tu nak macam saya terimalah. Itu nampak bijak sikit. Akhirnya kita lihat orang CJ tinggi hari ni terpaksa menyerah. Dengan takdir Allah terpaksa menyerah. Buatlah kerja mana pun saya dapat duit. Sebab itu dalam hidup, melampau ini merosakkan kita. Baik puji, baik mengeji, baik membiarkan nafsu makan melampau, nafsu tidur melampau. Dan juga termasuk kita katakan permusuhan yang melampau. Kita musuh-musuh melampau sangat. Musuh ni ala kadar je. Sebab dengan musuh kita ada benda yang baik yang perlu kita akui dia. Ada benda baik. Kita tak suka yang ni. Tapi yang lain-lain bagus. Kenapa kita tak nak bagi kredit bagus tu? Oh, sebab tak kisah. Apa pun datang daripada dia, saya tak suka. Maka ini melampau over. Siapa kita tak nak iktiraf, hanya kita tak suka dia. Dia tu bodoh ke pandai sangat pun. Tak, dia kan memang pandai. Semua sebahagian pendapat dia kita tak setuju. Takkanlah kita nak bodohkan dia semua. Kerana sebagian pendapat kita tak setuju. Maka kita tak kena tahu dia punya kesederhanaan. Kalau tuan-tuan tak nak terima pendapat orang ini, janganlah hanya satu pendapat dia. Tuan-tuan tu bodohkan dia semua. Itu melampau.
Maka perbuatan ini yang merosakkan masyarakat kita. Kita orang Islam, sebagai khusus orang Islam, bukan manusia semuanya, tak boleh elak daripada berbala dan sebagainya. Maka saya dah baca, Rasulullah pernah doa supaya orang Islam ni bersatu, tak berbala. Allah tidak izinkan. Itu tak akan berlaku perbalahan. Dalam rumah tangga, macam mana pun hebat rumah tangga kita, dia akan berlaku perbalahan. Tetapi Islam ajar kita, bagaimanapun berlaku perbalahan, tak bersetuju pada satu benda, pendapat dan sebagainya, kita kena iktiraf kebaikan yang lain yang dia ada. Sebab itu Rasulullah kata, seorang perempuan itu zero pahalanya bila ada benda dia tak suka pada suaminya, lalu dia berkata, abang tak pernah buat baik pada saya. Itu bukan perkataan yang betul. Abang kalau saya semua salah. Ya ke semua salah? Banyak mana saya betulkan awak dulu. Bila dia gaduhkan, abang kalau saya cakap je semua salah. Abang kalau saya cakap, saya memang tak dengar cakap saya. Betul ke tak dengar? Banyak benda dah didengar. Tapi manusia telah over bila menolak. Sebab itu kata Nabi SAW, bila menceritakan ramai wanita masuk neraka, maka para sahabat tanya kenapa? Maka kata Nabi SAW, yakfurna bil ashir, kerana dia kufur pada suami dia. Macam mana? Bila sesuatu dia, benda yang tak dipenuhi, dia akan kata, abang tak pernah buat baik. Dia menafikan seluruhnya. Seluruhnya hanya satu benda. Hanya satu perkara dia tak dapat. Dan watak yang sama, bukan sekadar pada wanita, pada perempuan, juga pada kita suami. Juga pada semua anak-anak. Ayah saya ni memang tak pernah setuju saya lah. Pada berpuluh benda dah setuju. Hanya ayah dia tak nak beli motosikal, dia tu kata dia semua benda. Saya nak semua, dia tak kasih. Padahal dulu dia nak baju, dia bagi. Nak baju raya, nak baju atromeng bagi. Nak beg uping-uping bagi. Kita ingat tu. Hanya satu benda tak dapat, tak pernah dapat. Ayat tak pernah. Ayat yang menafikan secara mutlak. Ini perlu dielakkan waktu mana kita marah dan benci. Sebab ternyata orang ni, orangnya berjasa dengan kita. Bagi suami isteri dia, ada kebaikan yang banyak yang dia tak boleh engkar. Isteri juga dia perlu mengakui banyak kebaikan suami dia. Abang menjak saya kahwin abang tak pernah pun cinta kat saya. Saya tak nampak abang cinta. Tergamang suami, anak 8 ni. Dia kata tak pernah. Tak pernah cinta. Hanya kena nak marah sekali. Pada setiap hari tapi dia cakap bahasa Jawa, right, cinta. Dia macam tak perasan sangat. Dia cakap bahasa badan, macam tak perasan sangat. Kadang-kadang ada setengah suami tak reti nak sebut I love you, tak pandai dia. Yalah, bahasa Inggeris tak pernah belajar dia. Tak pernah. Tapi dia menggunakan bahasa badan. Body language. Body sayang isteri dia. Muka dia memang ketat. Mulutnya tak nampak manis, tapi body language dia terlalu kuat untuk tunjuk sayang. Tapi bila nak gaduh, abang tak pernah cakap pun I love you. Tak pernah. Jiran sebelah tu saya dengar macam berzikir, I love you, I love you. Abang tak pernah cakap. Muka ketat macam tu. Kata ni orang nak gaduh macam tu lah orang gaduh. Sebenarnya kita perlu faham kebaikan orang walau tidak dituturkan. Itu jauh lebih baik. Kebaikan itu kita iktiraf walau tak diakui. Memang baik. Dia memang baik. Walau dia tak ngaku pun. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan yang kita tak nak biarkan hawa nafsu dan diri kita melampau dalam semua aspek, kerana dia seperti kita asap pisau semelih kita. Semelih diri sendiri. Jadi berpada, bersederhana dan semua aspek. Semua ada dalil. Kalau benci, bencilah berpada-pada. Kalau sayang, sayanglah berpada-pada. Jangan duk angkat orang lebih-lebih pula. Macam seolah-olah dia memang wali besar lah. Jangan begitu. Berpada. Ya, setengah ulama' dia menyebut. Ada orang tuan-tuan, dia suka puji melampau. Lalu dia pun buat list senarai ulama'-ulama' hebat. Walau orang tu taklah sehebat mana pun. Dia cuba menjenamakan ulama' yang dia nak. Ni pun hebat, yang ni tak. Jangan terperangkap dengan kelompok ini. Kerana setiap orang ada ilmunya sendiri. Ada orang dia buat list dia, ni ulama' dia. Ni sekian. Lalu dia angkat, dia puji melampau-lampau. Seolah orang ni tak pernah buat silap dan salah. Begini, bukan begini cara kita. Kita mengakui orang itu, walaupun dia bukanlah orang yang menjadi, saya katakan, kesayang kita atau sebagainya. Kalau kita mazhab Syafi'i, ada ulama' Hanafi yang alim, kita akui kealiman. Dan kita tak mengakui, mereka juga perlu kita ambil ilmu daripadanya. Tapi kalau kita kata kita cuma nak kepung kalangan orang kita, lalu kita puji, melangit, walau dia tak macam tu. Oh, dia ni memang alim besar, dia begini-begini. Padahal satu kitab pun tak karang.
Padahal dia pun banyak kelemahan dan sebagainya. Pun jangan ngobo sangat. Semuanya perlu pada acuan kesederhanaan kita. Dalam memuji, dalam menafikan dan sebagainya. Jangan terlalu ikut hawa nafsu. Ini kita sebut ta'assub. Jangan terlalu mengikut apa yang jiwa kita nak, diri kita nak, lalu kita mengikut. Jangan. Kita ada suatu piawaian, kita ada satu tapisan, kita ada filter kita. Kesederhanaan itu yang menjadikan kita bercakap sederhana. Sebab tu bila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, lalu seorang wanita kata, oh ni ahli syurga. Nabi kata, kenapa cepat sangat kamu kata dia ahli syurga? Kamu tahu ni? Sebab dia terlalu melampau nak memuji. Ni ahli syurga. Kata Rasulullah, wa ma adrak. Tahu macam mana dia ahli syurga? Dan keadaan Rasul marah dengan ucapan tersebut. Ya, kita berharap dia menjadi ahli syurga. Jangan ahli syurga, ahli syurga. Tuan-tuan, jangan melampau sangat. Ungkapan tadi kita bimbang. Kita mula masuk suatu zon yang kita tak diizinkan. Semuanya hati-hati. Sebab itu kita sebut moga-moga. Moga-moga dia menjadi ahli syurga. Moga ditempatkan di kalangan ahli syurga. Biar bercakap tunjuk kita ni pengetahuan kita terbatas. Jangan tunjuk, oh saya rasa dia tertinggi di syurga, dia bla bla bla. Padahal kita tak ada dalil daripada Quran dan hadis. Hanya pada gambaran-gambaran tertentu. Kita tak semudah itu dalam percakapan. Ingat, setiap perkataan kita akan dihisap. Supaya kita tahu tanggungjawab bila menuturkan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.